Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Berita menggempakan dan mengejutkan sahabat-sahabat semua. Akhirnya terbongkar ya, pendedahan yang dibuat oleh Husam Musa selama ini, yang sering kali dikatakan oleh pemimpin walaun-walaun daripada PAS, mengatakan semua itu adalah fitnah. Tetapi sebenarnya sahabat semua, hari ini kita mendengar pendedahan daripada pihak SPRM ya, berkaitan dengan isu ini, dan nyata ini bukanlah satu fitnah semata-mata seperti mana yang dinyatakan oleh pimpinan PAS di dalam kerajaan Kelantan khususnya. Jadi apakah pendedahan daripada Husam Musa ini yang menyebabkan akhirnya ya bangkai busuk yang dicerita Husam Musa akhirnya telah menerawang. Itu antara kenyataan media yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita ikuti kenyataan ini. Pastinya anda akan terkejut sahabat semua apabila dikatakan SPRM telah menahan ya, ataupun menangkap 4 individu, 2 termasuk pegawai kanan Syarikat Air Kelantan Berhad. Tangkapan itu dibuat ekoran berlaku penyelewengan dalam projek pembinaan Telaga Jejari membabitkan jumlah mencecah bilion ringgit. Tampaknya SPRM masih belum habis ya menjalankan kerja mereka di Kelantan selepas turun dari Banjaran Titiwangsa. Masalah iklim, cuaca kering dan tandus tidak menghalang tugas Suruhanjaya berkenaan. Terkejut juga saya membaca laporan mengenai kejadian menimpa Kelantan itu. Ya, seperti bersambungan dan ada beberapa siri lagi. Dan baru minggu lepas, SPRM telah memasuki ke agensi Kerajaan Persekutuan KADA, menangkap beberapa orang kaki tangannya, sekarang menjenguk masuk ke agensi kerajaan negeri pula. Kerajaan Kelantan telah mencecah rekod bersih yang dipertahankan lebih dekat. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh SPRM itu tidak pun pelik, kerana isu air ataupun tanggapan negatif berlaku satu yang tidak kena dalam pengurusan air Kelantan ini sudah lama kedengaran. Ia mula dipertikaikan secara serius sejak tahun 2015, kira-kira 9 tahun lampau. Ketika itu pihak kerajaan Kelantan tidak percaya dan cuba melindungi kebejatan yang berlaku dalam AKSB, sehingga menyebabkan orang yang ikhlas dan cuba untuk membersihkan Kelantan dari sebarang penyelewengan akhirnya dikenakan tuduhan tindakan disiplin, kemudian dipecat daripada parti PAS pemerintah. Husam Musa, itulah individunya yang telah membangkitkan permasalahan AKSB itu setelah menyedari ada sesuatu yang tidak kena berlaku dalam projek pembinaan Telaga Jejari. Jika diselak balik isu yang pernah dibangkitkan bekas exco itu, beliau telah membangkitkan perkara itu dalam mesyuarat jawatan kuasa agung PAS yang dipengurusikan sendiri oleh timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man, kerana presidennya tidak hadir. Namun malang, peringatan dan teguran ikhlas Husam Musa itu tidak dipedulikan. Sebaliknya, beliau dianggap sebagai fitnah sengaja diadakan untuk memburukkan kerajaan Kelantan. Tiada apa-apa tindakan diambil, malahan beliau dicemu. Hatta semasa Tuan Ibrahim jadi menteri bertanggungjawab mengenai air, tiada apa-apa tindakan yang diambil. Jadi setelah 9 tahun, bangkai busuk yang dicerita Husam disembunyikan dengan baik. Akhirnya kini bau bapaknya telah menerawang dan masuk ke dalam hidup rakyat Kelantan apabila SPRM telah menunjukkan kuku dan taringnya di negeri Kelantan. Kelambatan SPRM bertindak menyebabkan Husam terjerut dengan tuduhan dan tiada seorang pun rakyat Kelantan menyebelahinya, melainkan marah sehingga kalah dalam 2 pilihan raya. Yang saya muskilkan kenapa SPRM mengambil masa hampir sedekat untuk bertindak. Apakah dalam kes di Kelantan ini SPRM bertindak double standard soalnya? Elok juga kalau bekas-bekas pengarah SPRM di Kelantan sebelum ini ditanya kenapa berlaku demikian. Justifikasinya didambakan. Apapun katanya, terima kasih kepada SPRM di era kerajaan Madani ini. Benarlah seperti yang sering saya madakan, kebenaran itu seperti kereta api malam. Walaupun ia lambat tiba, tetapi ia akan sampai juga di stesen terakhirnya. Dengan bermulanya tidak SPRM menyiasat segala macam kes yang berlaku di Kelantan, adalah elok kalau Kelantan yang kini di bawah pimpinan Nasruddin mengambil langkah untuk menubuhkan jabatan kuasa siasatan khas di peringkat negeri untuk menyiasat segala agensi dan jabatan negeri bagi menyucikan sakit-baki kebobrotan yang berlaku atau tertepak di mana-mana saja.
Menjadi tanggungjawab beliau untuk menjamin kerajaan negeri bersih dan noda dan dosa yang selama ini disembunyikan atas nama PAS sebagai parti Islam. Jadi penubuhan jawatan kuasa siasatan khas negeri itu perlu dipengerusikan oleh beliau sendiri. Beliau tidak perlu takut dan bimbang dengan jawatan kuasa berkenaan kerana beliau tidak terbabit dengan kebobrokan sebelum ini. Jawatan kuasa itu juga selari dengan tindakan SPRM. Maka penjawat awam penting ya, penjawat jawatan penting berkaitan IKSB, baik Esko dan pengurus IKSB juga MB di era tahun 2008 hingga 2015 perlu tampil bersama atau menyerahkan diri atau dihisap oleh jawatan kuasa siasatan berkenaan. Jadi itu dia sahabat semua, ya, antara pendedahan yang dibuat oleh Husam Musa, namun ya beliau pula yang di pulau sehingga kalah ya dalam pilihan raya, 2 kali pilihan raya sebelum-sebelum ini, dan mereka menganggap semua yang didedakannya itu sebagai fitnah semata-mata. Akhirnya membawa kepada pemecatan beliau daripada Parti Islam se-Malaysia itu, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini segala yang telah terbongkar, perkara yang disembunyikan oleh pimpinan PAS, pimpinan AKSB, ya, mereka-mereka yang berjawatan tinggi ya di dalam AKSB ini. Jadi tidak heran sehingga ke hari ini masalah air ini tidak dapat diselesaikan, kerana yang menjadi kaya raya adalah kroni-kroni mereka, tapi yang menjadi miskin dan menjadi susah kerana ketiadaan bekalan air yang cukupnya adalah rakyat Kelantan. Tetapi sehingga hari ini mereka masih percaya bahwa pimpinan-pimpinan mereka bersih sebersihnya. Hari ini satu demi satu sahabat-sahabat semua terdedah dengan sendirinya. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Sebelum saya undurkan diri, saya ingin kongsikan satu berita hangat juga, yang mana dikatakan ya apabila anda ya menerima sebuah SMS ya bahwa katanya SMS itu RM5,000 akaun 3 telah diluluskan dan akan dikreditkan ke akaun Afin Berakhir. Jika anda tidak membuat permintaan, sila hubungi. Jadi ini adalah mesej yang sudah pun disahkan adalah palsu ya. Jadi berhati-hati di dalam pengeluaran KWSP kerana mungkin ya anda akan menerima SMS pasal pemindahan akaun fleksibel dan sebagainya. Dan sebenarnya semua ini adalah satu palsu ya, untuk mengelirukan dan mungkin untuk mengambil uang anda sahabat-sahabat semua. Jadi jangan terlalu gairah di dalam mengeluarkan duit dan sehingga anda mengalami kerugian. Ini sebenarnya disahkan sendiri oleh KWSP, yang mana mereka meminta orang ramai agar berwaspada dengan hikmat pesanan ringkas mengenai pemindahan akaun fleksibel. Penipuan baharu, skema menyamar sebagai pihak KWSP mengenal pemindahan akaun fleksibel. Jadi jangan mudah terpedaya dengan penipuan skema dan sentiasa berhati-hati, katanya menerusi hantaran di Instagram. Itu dia sahabat semua. Jadi berhati-hati dengan apa yang kita terima. Bukan semua yang kita dapat itu adalah perkara benar. Itu mungkin daripada skema untuk mencuri, untuk menipu dan sebagainya. Itu dia. Jadi terima kasih sahabat semua kerana bersama dengan Alright Nampak Channel. Sekiranya anda memberikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.